Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Adlina binti Muhammad Azami bersama dua lagi ahli kumpulan yang lain iaitu Lailatul Qadarina binti Razikin dan Muhammad Alif bin Muhammad Saufi akan membentangkan draft rancangan pengajaran kemahiran bahasa yang berfokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Rancangan pengajaran harian ini dirangka berdasarkan DSKP tahun 3 yang memberi penekanan kepada aspek kemahiran mendengar dan juga bertutur. Tema yang dipilih bagi RPH ini ialah pendidikan alam sekitar dan tajuk ialah menjaga alam sekitar. Standard kandungan yang difokuskan dalam RPH ini ialah 1.1 iaitu mendengar dan memberi respon, manakala standard pembelajaran ialah 1.1.3 iaitu mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu dan soalan bercapah. Seterusnya ialah objektif pembelajaran yang terdapat dalam RPH ini ialah murid dapat mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap soalan bertumpu dan bercapah secara lisan. Langkah pengajaran untuk aktiviti kami adalah dengan menggunakan pendekatan didaktik, iaitu pendekatan yang mana mementingkan penerangan konsep terlebih dahulu dan menggunakan beberapa contoh untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid terhadap topik yang mereka pelajari. Baiklah, yang pertama, guru menayangkan slide berkenaan dengan konsep soalan bertumpu dan bercapah dan teknik menjawabnya. Konsep yang diterangkan meliputi terhadap bentuk jawapan yang dikehendaki, iaitu sama ada berbentuk tertutup atau berbentuk terbuka. Selain itu adalah lebih bersifat objektif atau lebih bersifat subjektif, dan konteks jawapan atau respon adalah lebih luas atau terhad untuk soalan itu sahaja. Setiap murid perlu mendengar dengan teliti dan memahami dengan jelas terhadap penerangan yang diberikan oleh guru dengan bantuan slide. Seterusnya, guru perlu membuat generalisasi dengan mengemukakan beberapa contoh soalan bertumpu dan bercapah kepada murid. Hal ini penting kerana untuk membuat generalisasi bagi pendekatan didaktif, guru perlu menunjukkan beberapa contoh agar murid tahu untuk mengaplikasikan untuk soalan-soalan atau untuk jawapan-jawapan untuk topik soalan bertumpu dan bercapah ini. Baiklah, setelah selesai, guru memberikan arahan kepada murid agar mendengar dengan teliti terhadap cerita pendek yang akan disampaikan oleh guru. Langkah ini adalah langkah untuk guru mula membuat latihan atau penilaian kepada murid sama ada mereka faham dan tahu untuk mengaplikasikan teknik menjawab soalan bertumpu dan soalan bercapah. Guru menyampaikan sebuah cerita pendek yang berkaitan dengan tajuk kami, iaitu menjaga alam sekitar, dengan mempamerkan ilustrasi bercetak mengenai watak dalam cerita tersebut. Ilustrasi bercetak ini adalah salah satu bahan bantu mengajar untuk memberikan lebih gambaran yang lebih jelas terhadap murid terhadap jalan cerita ini. Samping itu, cara ini dapat meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid untuk mendengar dengan lebih teliti dan lebih berkesan.
Murid perlu mendengar teliti terhadap setiap kata kunci dan maklumat dalam cerita tersebut. Hal ini kerana di akhir penyampaian cerita guru sebentar nanti, guru akan mengajukan beberapa soalan atau kuis mengenai cerita tersebut. Kemudian, setiap kumpulan yang telah dibahagikan oleh guru pada awalnya perlu menghantar wakil untuk menjawab beberapa soalan yang akan diajukan oleh guru secara lisan. Okey, baiklah, sesi kuis ini atau soalan ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, soalan bertumpu, iaitu menempati murid supaya menjawab dengan lebih ringkas dan padat terhadap soalan yang diajukan. Dan sesi yang kedua, untuk soalan bercapah. Bermaksud soalan ini adalah lebih luas konteks jawapan dia dan berbentuk subjektif. Berdasarkan jawapan murid sebentar tadi, guru dapat menilai tahap kefahaman dan penguasaan murid terhadap topik soalan bertumpu dan bercapah. Bila akhir sekali, guru juga boleh meminta pendapat murid mengenai nilai atau pengajaran yang terdapat dalam cerita tersebut. Langkah ini juga adalah termasuk terhadap guru mengemukakan soalan bercapah, iaitu murid bebas untuk memberi pendapat mereka terhadap apa yang mereka dapat berdasarkan cerita tersebut. Elemen merentas kurikulum (EMK) merupakan unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses PDP selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Melalui aktiviti yang dijalankan, terdapat 3 elemen merentas kurikulum yang diketengahkan, iaitu EMK kelestarian alam sekitar, EMK bahasa dan EMK nilai murni. Yang pertama, EMK kelestarian alam sekitar. Aktiviti yang dijalankan kepada murid adalah tentang penjagaan alam sekitar. Guru menjalankan aktiviti ini bukan semata-mata mengejar objektif pengajaran dalam subjek bahasa Melayu, namun turut menyediakan kesedaran murid terhadap kepentingan alam sekitar. Justeru, kelestarian alam sekitar menjadi unsur nilai tambah kepada murid. Yang kedua, EMK bahasa. Setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru di dalam kelas perlulah menggunakan bahasa pengantara yang betul, lebih-lebih lagi untuk subjek bahasa Melayu. Aspek seperti sebutan, struktur ayat dan tata bahasa mestilah betul supaya dapat membantu proses komunikasi dengan murid berjalan dengan berkesan. Maka penggunaan bahasa yang betul menjadi unsur nilai tambah kepada murid. Yang terakhir iaitu EMK nilai murni. Dalam proses aktiviti PDP untuk tema penjagaan alam sekitar ini, guru perlulah memperlihatkan kepada murid tentang nilai murni atau manfaat dalam penjagaan alam sekitar. Secara tidak langsung, murid akan lebih menghargai alam sekitar yang ada di sekelilingnya. Justeru, nilai murni yang terdapat dalam aktiviti ini menjadi unsur nilai tambah kepada murid. Aktiviti ini juga menggunakan bahan bantu mengajar iaitu ilustrasi bercetak agar dapat membantu murid lebih memahami topik pembelajaran pada waktu tersebut. Sekian, terima kasih.